Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So hari ni kita nak share 10 sebab kenapa windshield boleh pecah dan cara avoid dia. Jom tengok. Okay, so windshield pecah ni ataupun cermin depan pecah ni, sebenarnya semua orang ada risiko untuk menghadapi pecah untuk windshield ni lah. Okay, so kalau kita ada kerosakan pada kita punya windshield tapi kita tak repair secepat mungkin, so kita akan menghadapi kerugian yang lebih besar lah. Contohnya kita kena tukar seluruh windshield tersebut. So ada beberapa sebab untuk cermin depan kita pecah. So cara paling mudah memanglah untuk kita elak aja daripada lalu dekat laluan yang berbahaya. Tapi ada juga cara lain untuk kita hadapinya. Okay, so kat sini saya ada listkan 10 sebab kenapa cermin hadapan kereta kita boleh pecah. Okay, yang pertama adalah kualiti cermin tersebut. Okay, so ada certain manufacturer yang meletakkan cermin tu jenis kualiti yang rendah. So bila letak kualiti yang rendah, semestinya ia senang pecah ataupun senang terchip lah, senang cakap. So mungkin boleh pecah sikit je kan. So kita panggil chip. So yang chip tu, itu yang berlaku kalau kualiti tu kurang berkualiti. So kereta saya yang saya beli second dulu, saya punya kereta tu saya sedang bawa, dia boleh pecah sendiri. Itu disebabkan dia ada satu layer sahaja dan dia cermin yang tidak berkualiti. Sebabnya dia tak ada apa-apa reason pun untuk pecah, sebab dia dekat highway dan tak ada apa-apa pun yang terbang. Ok, so itu disebabkan oleh gelas kualiti. Ok, yang kedua adalah faktor-faktor semasa pemasangan. So mungkin ada kereta kita yang kita pernah pecah dulu, lepas tu kita tukar cermin lain. So cermin tu semasa dipasang, dia tak pasang dengan elok. So apabila kita pasang tu, apabila dia pasang, dia tak berapa elok dan ia mungkin boleh menyebabkan ia pecah. So walaupun ada kesilapan sedikit je, ia boleh mengincreasekan risiko untuk cermin itu pecah. So jadi kalau kereta kita ada masalah tu, ia perlu diselesaikan secepat mungkin. So kalau perasan ada karat sedikit dekat bodi kan, itu maksudnya ada kebocoran. So maksudnya pemasangan tidak elok. So better buat dan betulkan sebelum cermin tu pecah, dan kerugian yang dihadapi adalah lebih besar. So yang seterusnya adalah apabila kita lalu dekat jalan yang berbatu. Jadi apabila kita jalan dekat tempat yang berbatu, contohnya dekat jalan yang masih menggunakan batu kerikil, kita perlu mengekalkan jarak antara kereta kita dengan kereta hadapan supaya batu yang terbang daripada depan tidak terbang kena dekat cermin kereta kita, ataupun kalau dia terbang pun mungkin kena kat body dan tak kena kat cermin. So itu adalah satu cara untuk mengelakkan daripada kena cermin kita dan pecah. Dan kita juga boleh elakkanlah lalu kat jalan macam tu. Tapi kalau terpaksa lalu, contohnya daripada JB nak pergi ke Mersing, laluan tu selalunya ada kawasan yang sedikit berbatu, tetapi dululah, tapi sekarang dah tak ada. So dekat situ mungkin kalau saya ingat dekat Sedenak, dulu memang bertahun-tahun jalan tu masih berbatu-batu lagi. Okay, so apabila nak lalu situ, mesti saya akan kekalkan jarak antara kereta depan dengan kereta belakang. So untuk elakkan kita punya cermin terbaling batu daripada kereta hadapan. Okay, yang seterusnya adalah construction vehicle. So kenderaan-kenderaan berat yang membawa contohnya batu ataupun pasir ataupun apa-apa saja yang boleh menyebabkan cermin kita pecah. Okey, so apabila kita jumpa lori-lori macam tu, benda yang kita kena buat semestinya kekalkan jarak yang selamat antara kereta depan dengan kereta belakang. Ataupun apabila kita ada peluang untuk potong lori tersebut, kita potonglah dengan selamat dan kekalkan jarak. Mungkin kita tengok dia tak ada langgar apa-apa bendul ataupun pothole, so baru masa tu kita potong, untuk mengelakkan batu tu tiba-tiba masa dia langgar pothole dan terbang kena kereta kita. Okey, yang kelima pula adalah suhu. Okey, tahu tak anda kalau tak suhu dekat luar panas dan suhu kat dalam adalah sejuk, potensi untuk cermin pecah adalah sangat tinggi. Okey, so contohnya kalau kita nak parking, kita pastikan kita tak parking dekat tempat yang terlampau panas. Lepas tu kita on pula aircon waktu kita dah masuk, kita terus on aircon secepat mungkin untuk sejuk,
untuk keselesaan kita. Tapi cermin, kalau cermin tu ada sedikit defect, ada potensi untuk cermin tu pecah dan retak seribu. Okey, seterusnya adalah cahaya matahari. So cahaya matahari ni dia panas. So apabila dia kena dekat cermin, dia akan menyebabkan bahagian paling luar cermin tu dia ada beberapa layer. So double layer cermin. So contoh kalau double layer, yang layer belah luar tu dia mengembang lebih besar dan menyebabkan bahagian luar tu dia pecah. Pak. Okey. So untuk elakkan benda ni berlaku, jangan selalu sangat parking dekat luar. So bolehlah parking dekat dalam garaj, ataupun parking bawah pokok, ataupun parking dekat tepi bangunan. So dia tak adalah panas sepanjang hari, dia mungkin panas daripada pagi sampai petang ke, macam itulah. Untuk elakkan cahaya matahari tu menyebabkan dia pecah dekat bahagian luar je, dalam tak pecah. So kalau ada yang pernah menghadapinya, so apabila dia pecah kat luar, dalam kalau kita sentuh dia tak ada apa-apa. So itu maksudnya double layer. So belah luar sahaja pecah, belah dalam tak pecah. So poin yang ketujuh pula adalah kebarangkalian yang kita tak dapat nak elak. Contohnya kita parking dekat bawah rumah flat, lepas tu ada orang baling sampah daripada atas dan pecahkan cermin kereta kita. Okay, so itu adalah benda yang kita tak dapat elak lah. Tapi cara nak elaknya just parking jauh sikit, ataupun kalau orang main bola ke kena kat cermin kereta kita pecah. So itu salah satu faktor lah yang dipanggil kebarangkalian. Yang ini memang takdir, tapi takdir yang boleh dicuba untuk elak. Okey, seterusnya adalah untuk elakkan parking kat bawah pokok. So mungkin kalau anda rasa parking kat bawah pokok adalah lebih sejuk sebab poin yang tadi, tapi ada juga kebarangkalian. Contoh dekat pokok tu adalah pokok kelapa. So pokok kelapa tu pokok ni jatuh pula, buah kelapa tu pecah cermin kereta kita. Pokok kelapa ni pecah lah kan. Dah pecah cermin kereta kita. So ataupun ada dahan kayu, ataupun ada pokok durian kat atas, so durian tu jatuh ke, macam tu lah. So untuk elak benda ni berlaku, kalau nak parking juga bawah pokok, elakkanlah parking dekat pokok yang ada buah, ataupun parking dekat pokok yang tak tua sangat, untuk elakkan branches tu jatuh dan akhirnya menyebabkan chip kat cermin kereta kita. Okay, seterusnya adalah hujan batu. So hujan batu ni memang jarang lah kita jumpa, tapi ada pernah kesnya. So kalau jumpa hujan batu terus berhenti, sebabnya kalau kita jalan, so kereta jalan, batu tu pun jalan, dia punya force lebih tinggi. So elakkan jalan waktu kita jumpa hujan batu. Tapi memang jarang sangat-sangat lah. Tapi kalau rasa hujan tu bunyi tak, so boleh berhenti sebelum cermin kita depan kita pecah. Okay, seterusnya adalah pressure fluctuation. Pressure yang fluctuate dekat kita punya cermin. So cermin ni dipegang oleh dia punya bingkai tu kan. So kalau tengok kat gambar belakang ni, dia ada bingkai kiri, kanan, depan, belakang. Jadi bayangkan kalau kereta tu tak design untuk bawa laju, tapi kita ubah suai, lepas tu kita bawa sampai 250 km sejam, dan body tu tak dikuatkan juga. So dia just kuatkan enjin, lajukan enjin, tapi body dia tak kuatkan. Jadi apa kesannya pada body? Bila ada jalan tak rata, so dia punya force tu akan menyebabkan bodinya sengit gitu kan, sengit, and then dia punya frame tu akan bengkok. So semestinya cermin anda ada potensi untuk boleh pecah. Okey, so sampai di situ saja saya punya penerangan pada hari ini. So untuk elak cermin anda pecah, buatlah apa yang saya cakap tadi dan elakkan. Alright, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat bawah, dan kalau ada cadangan untuk saya punya video yang seterusnya, bolehlah tulis dekat komen. Dan jangan lupa subscribe, dan kalau suka video ni jangan lupa tekan like. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.